الرحمن الرحيم. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian kelas matan Al-Ajrumiyah Al-Jurumiyah karangan Syekh Ahmad Aslan Haji rahimahullahu taala. Baik, pagi ini kita akan sama lagi perbahasan kita insya-Allah. Kita pada muka surat 23, 24 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Taqulu inna Zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun. Alhamdulillah. Taqulu, kata engkau. Dia sebelum nak kata taqulu tu dia ada pertanyaan tu. Dia seolah kata Iza alimta. Nanti saya kena tulis sebelum nak kata taqulu tu, Iza alimta. Sebelum nak kata taqulu tu kena ada pertanyaan. Dia panggil ajarahana jadi jadi syarat bagi apa? Taqulu tu dikatakan jadi jawab bagi syarat yang mahzuf. Ini syarat mahzuf ni. Iza alimta. Ini saya kena buat sendiri. Sekejap. Apabila mengetahui oleh engkau, Iza alimta. Iza alimta. Nanti nak buat ayat. Dia apa dulu? Inna wa akhatuha kan? Apabila mengetahui oleh engkau akan inna wa akhatuha, taqulu. Apabila mengetahui oleh engkau, Iza alimta. Iza alimta
tilka. Iza alimta al-mazkurata. Apabila mengetahui engkau akan yang demikian itu. Al-mazkurata min inna wa akhwatuha. Min inna wa akhwatiha. Takulu. Okey, boleh. Iza alimta al-mazkurata. Iza alimta al-mazkurata. Ni saya takdir ya ajaran eh. Kayak ini. Iza alimta al-mazkurata min. Min anna wa akhwatiha. Ni. Batu bawah dalam kitab tu ya. Takulu. Takulu. Ini takulu fil misal. Katalah oleh kau pada contoh. Takulu. Tambah sikit lagi. Takulu fil misal. Okey. Iza alimta. Apabila mengetahui oleh engkau akan tersebut daripada inna wa akhwatiha. Inna wa akhwatuha tu lah. Tapi cari akhwatiha sebab ada min tu. Apabila mengetahuilah oleh engkau akan tersebut daripada inna ke anna, sorry. Inna. Allah Akbar. Bukan anna silap. Inna. Kalau saya tak betul, tolong tegur macam mana. Iza alimta al-mazkurata min inna wa akhawatiha takunu fil misali. Apabila mengetahuilah oleh engkau akan tersebut itu daripada inna wa akhawatiha, takulu. Nescaya katalah oleh engkau. Dia cakap nescaya tu. Dia kena jawab, dia panggil jawab syarat, jawab iza tu. Nescaya berkatalah oleh engkau, kata apa? Fil misal pada contoh. Mana contoh ni masuk ni? Inna Zaidan qa'imun. Apa dah macam inna dah. Inna Zaidan qa'imun. Inna, sesungguhnya Zaid itu. Tengok kita Inna Zaidan, sesungguhnya Zaid itu berdiri ia Zaid. Sesungguhnya Zaid itu berdiri ia Zaid. Tu. Sesungguhnya berdiri ia Zaid. Satu. Inna tu nanti sekejap lagi dia beritahu lah. Walaita amran syakhisun. Walaita. Dan dia tulis terjemah mudah-mudahan. Walaita mudah-mudahan Omar itu hadirlah ia. Syakhisun dengan mana? Hadirun. Syakhisun dengan mana? Hadirun. Jadi kalau i'rabnya lagu mana? Inna. Dulu Inna Zaidan qa'imun. Tengok contoh Inna Zaidan qa'imun.
Inna Zaidan qa'imun. Dia tulis Arab tak? Ada. Arab dia senang je. Inna tu haraf apa? Arab dia harfun nasbin. Saya pandang yang atas ni susah lah. Nanti bawah. Dah habis tulis atas tu kan? Inna Zaidan qa'imun. Inna ni panggil apa? Dia panggil harfu nasbin. Haraf nasab wa taukid. Nasbin wa taukidin. Dia panggil harfu nasbi wa taukid. Inna. Zaidan isim lagi inna. Senang je. Qaimun khabar inna. Khabaru inna. Eh. Dia kalau nak kelak panjang tu, Zaidan tu kita terjemah mana? Ismuha mansubun bil fathati zahirah. Tak apa saya Arab akan habis. Ni Arab pendek. Arab detail sikit. Zaidan tu apa? Zaidan. Zaidan ni Arab dia apa? Ismuha. Isim bagi inna. Ataupun ismu inna pun boleh. Apa tu? Mansubun bil fathati zahirati. Zaidan qaimun Arab dia khabaru inna. Khabaru inna marfu'un bid dhammah. Sebab dia marfu' rafu'. Az-zahirah.
Dari situ. Habis. Mana-mana sama lah tu. Lagi dia kata laita pun gitu juga. Kalau laita lain. Harfu tamanin. Wanasbin. Yang lain tu sama lah. Dah habis tulis lah. Kalau habis tulis beritahu saya. Saya nak padam lah. Ambil laita lah. Belum Walaita. Ustaz. Belum Okey. sikit lagi. Okey. Tulis dulu. Tak apa. Tu dia Sekejap lagi ambil contoh. Walaita. Syakhisan dengan mana zahiban. Ataupun pergi ataupun hadir. Oh, dia syuhur ni ada makna hadir dengan safar. Al-Faishi. Saya dah siap, Ustaz. Okey. Yang lain dah siap dah? Okey, saya terjemah Inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid itu berdiri, ia Zaid. Inna tu dikatakan harfu nasbin wa taukid. Dia panggil hara tu hara nasab, inna tu hara nasab. Lagi pula dia panggil hara taukid. Sebab apa panggil taukid? Penegasan. Sebab, Penegasan. memang penegasan. Sebab apa dia panggil taukid? Bawah ni kita beritahu. Inna. Dia mentakkidkan akan kalam selepas daripada dia. Dia mentakkidkan linisbatil kalamiyati. Tu. Jadi dia mentakkidkan akan nisbah kalam. Kata inna Zaidan, sesungguhnya Zaid tu sungguh qaimun, berdiri ia. Kita panggil taukid, penegasan boleh. Zaidan i'rab dia ismu inna, dia panggil isim bagi inna. Lagi pula mansubun bil fathati zahirati, dinasabkan dengan fathah yang zahirah. Dengan fathah yang zahir. Atau ada inna Zaidan, tu zahir tu. Qaimun khabaru inna marfu'un bil dhammati az-zahirati. Qaimun tu dikatakan khabar bagi inna, dirafukkan akan dia dengan dhammah yang zahir. Qaimun tu zahir tu belakang tu. Habis, tu tak payah tu. I'rab ni tak payah, tapi kalau kita lama tak i'rab kita terlupa. Baik, saya padam. Yang kedua, apa dia? Apa contoh tadi? Laita apa? Amran syakhisun. Kita semalam dah bagi contoh banyak dah. Cuma ni kita tak i'rab je, tapi sama je. Laita amran syakhisun. Syahisun ni kita panggil hadirun boleh, zahibun boleh. Dia punya makna dia, bahasa Arab, hadirun ataupun zahibun. Orang yang pergi. Kalau ada setengah kitab, dalam kitab Syekh Khalid, apa tu Hasyab bin Hajar, dia kata, syahisun dengan mana safar, dengan mana hudur, hadir.
Kama qala al-Faishi. Ulama bahasa Arab pun ada khilaf juga. Bukan fiqh saja. Dalam bahasa Arab pun ada khilaf dari segi makna. Lepas tu kita kata ilmu bahasa Arab ni luas. Lepas tu orang dulu ngaji ilmu bahasa Arab tu sampai kadang-kadang sampai 7 8 tahun, 10 tahun. Kita betul ilmu nahwu saja. Kalau fikir dengan akal rugi lah. Jangan bagi guna akal. Dia kalau guna akal memang akan rasa rugi kata. Rugi tu bagi orang yang dia bagi tak dia mencari. Dia rugilah. Dia kata rugi tu sebenarnya rugi keduniaan. Akhirat sebenarnya tak rugi sebenarnya. Itu ngaji bahasa Arab banyak tak apa. Dalam bahasa Arab pun dia ada khilaf. Maksud makna tu sendiri. Baik, habis. Laita amran syakhisun. Yani hadirun zahibun. Baik. Kemudian kita kata i'rab dia laita. Laita ni apa dia? Haraf apa? Harfu tamannin. Harfu tamannin. Wa taukidin. Tu tak? Sorry tak kena. Wa nasbin. Harfu tamannin wa nasbin. Amron. Haraf tamanni ni haraf dengan mana tamanni, bercita-cita. Harap-harap. Sebenarnya kita dah baca dah harfu tamannin. Kita dah bahas. Dia haraf tamanni ni maksudnya apa tu ada dua. Satu perkara yang tak boleh dapat langsung ataupun susah nak dapat. Kita bahas malam Dia panggil apa? Au ma fihi. Nanti tak? Au ma fihi usrun sebelum tu. Apa tu apa kat ini? Au ma fihi usrun tu lepas sebelum tu. Ma talaba. Nanti. Ma la tam'a fihi au Ma la tam'a fihi au ma fihi usrun. Betul. Ma la tam'a fihi au ma fihi usrun. Perkara yang tidak ada harapan padanya ataupun ada harapan ataupun sabit padanya kesusahan. Ataupun susah nak dapat benda tu. Tu laita. Dia punya takrif tu bagus kalau ingat tu. Saya pun alhamdulillah lah sambil mengajar tu dia ingat sekali tu senang. Habis. Itu laita. Amron. Orang Mauritania, Afrika Mauritania. Sana ada pondok Mauritania, tapi mazhab Maliki sana. Mereka ni daripada kaedah daripada kecil sampai besar menghafal semua. Kalau dalam bidang hadis tu, kalau hadis tu biasa menghafal. Bukhari, Muslim dia menghafal. Kalau hadis. Kalau bahasa Arab ni alfiah ni macam biasa. Kita alfiah si Bubek tu dia hafal syair macam biasa. Dia dah hafal lepas tu dia tulis pula. Dia tulis dekat papan-papan kayu-kayu orang Mauritania. Bukan Mauritius Mauritius tu lain. Satu negara lain. Mauritania ni satu negara Afrika. Tapi dia lebih kurang persennya 34% tu putih dia punya muka dia. Dia macam Morocco. Tapi dia bermazhab Maliki. Tapi nak kata kaedah dia tu daripada kecil sampai ke tua. Orang tua-tua sana pun bila dah ngapa tu dia tulis. Sama dengan budak-budak pun sama. Budak-budak kecil-kecil hafal Quran tu biasa dah. Kalau dah hafal syair apa semua banyak. Kalau kaedah-kaedah macam kita ni takrif ni rasa senang je dia orang hafal. Tapi dia mengapa tu dia tulis. Lepas tu kata manuskrip lama tu semua ada. Dia tulis dekat pokok kayu. Dia hampir lebih kurang
Hampir kebanyakan 90% pandai basi tempat dia. Budak Melayu pun ada belajar pun seorang dua orang. Tu. Cuma mazhab Maliki tak ada masalah lah. Tapi akidah sama kita, Maturidiyah, Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Baik habis. Amron dia panggil ismu laita lah. Dia panggil ismu laita. Mansubun Alhamdulillah, ni bokeh sikit tulisan saya. Kena bagi biasa tulis kat sini apa? Bil fathati zahirati. Syakhisun. Khabarul laita. Sama je dia punya ni. Ajaran dia. Tapi kita biar kena tulis lah. Bila kita tulis lalu kita ingat Arab tu. Okey. Laita amran syakhisun. Mudah-mudahan Omar itu datang. Jadi dekat sini ni mudah-mudahan di sini ni harapan itu. Kalau kita takrif laita baru ni, ma la tam'a fihi, tidak ada jenis harapan padanya, ataupun au ma fihi usrun, ataupun sabit pada perkara itu ada kesusahan, ada kesulitan nak datang. Tak kira lah salah satu makna tu. Itu panggil laita tu. Maksudnya dia harap sungguh lah. Walaupun susah pun datang juga. Dia minta gitu. Baik. Harap-haraplah Umar itu hadir, datang, pergi. Laita harfu tamannin wa nasbin. Laita tu huruf tamanni dia panggil. Harfu tamanni, bukan tamannin. Bukan tamannin, sorry tamanni. Sebab dia ada ya tu ya. Dia panggil ya tu menegahkan pada baca tamannin. Tamanni, sorry tu. Silap. Dia asal tamanni. Tapi bila diidofat, bila dia sandarkan dengan haraf, dia buangkan ya. Jadi tamanni. Harfu tamanni. Macam tu. Macam itu. Harfu tamanni. Yang kedua, amron. Amron. Ismu laita. Isim bagi laita. Mansubun bil fathatil zahirati. Dinasabkan dengan fathah yang zahirah. Fathah yang zahir.
syakhisun khabaru laita marfu'un bil dhammati az-zahirati. Khabar bagi laita dirafa' akan dia akan syakhisun tu bil dhammah zahirah dengan dhammah yang zahir. Habis itu. Baik, tengok kitab. Wa ma'na inna wa anna. Wa ma'na inna wa anna litawkidi. Dan bermula makna inna dan anna. Makna dia apa? Taukid dia kata. Ni kita dah bahas dah. Ni kena tulis ni. Ni kena tulis. Tak apa. Dah habis dah saya nak padam Dah habis Ustaz. Okey. Wa makna inna wa anna litawkid. Dan bermula makna bagi inna dan anna itu dengan makna apa? Makna dia taukid. Apa maksud taukid? Taukid di sini dipanggil apa? Ta'kidun nisbah. Ta'kidun nisbah. Ta'kidun nisbah baina ismiha wa khabariha. Ta'kidun nisbah. Maksudnya mentakkidkan nisbah. Nisbah ni maksudnya aduan, bandingan. Mentakkidkan nisbah di antara isim bagi inna dan khabar bagi inna. Tu. Mentakkidkan nisbah di antara isim bagi inna dan anna dan juga khabar bagi inna dan anna. Tu maksud dia. Ismiha, rujuk domain mana? Ha tu. Rujuk domain bagi inna dengan anna. Wa khabariha, khabar bagi inna dan wa anna. Domain jaga kat ini. Dia masalah orang kita ni dia domain dia tak jaga. Banyak kalau di Malaysia lah, kalau Sarah Fatwani ni domain jaga. Lepas tu kalau orang ngaji di petani, kalau tok-tok sana kalau bab domain ni hu ke ha ke huma ke semua dia jaga. Kalau kita tak jaga Malaysia, nya apa nya? Kitab Jawi tu nya tak ada, dia kena ada domain rujuk mana. Nya tu lah dalam kitab Jawi tu. Nya tu rujuk mana? Kalau macam bahasa Arab lagi payah. Ha, huma nak rujuk mana? Jadi kalau di petani tu dia cermat baca kitab Kalau di sini ni biasa, kalau kebiasaannya kalau orang tak biasa belajar pondok di sana tu dia akan terjemah secara umum je lah. Mentakkidkan dia di antara isimnya dan khabarnya. Khabar siapa? Nya tu saya balik mana? Kerana dia tak halusi kat situ lah. Ini kata guru lah kalau di pondok Biasa kalau di universiti dia tak buat macam ni lah. Kalau universiti memang dia tak akan ajar macam ni lah. Cuma kalau kita nak mendalami kena pergi pondok lah. Ataupun belajar dengan guru pondok tak apa. Mentakkidkan nisbah di antara isimnya, isim bagi inna dengan anna, wa khabariha dan khabarnya, khabar bagi inna dengan anna. Tu. Habis itu.
Itu panggil taukid. Kalau seorang tanya, inna dengan anna dengan makna inna anna itu taukid. Apa maksud taukid? Ini taukidkan nisbah di antara isim bagi inna dengan khabar bagi inna. Kan tadi kita sebut tadi apa dah? Inna Zaidan qa'imun tadi kan? Ha. Inna Zaidan qa'imun. Jadi inna ni dia nak mentakkidkan nisbah di antara Zaid dengan qa'imun. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Ia Zaid. Nampak tak? Di antara isim ni isim bagi inna Zaid. Qa'imun ni khabar. Ni khabar inna. Ni isim inna. Jadi inna tu untuk mentakkidkan di antara isim inna dengan khabar bagi inna. Zaidan dengan qa'im tu lah. Tu faedah dia. Habis. Yang kedua dia kata apa? Wa ka'anna litashbih. Tashbih. Wa ka'anna litashbih. Dah padam Dah habis tulis dah? Siapa padam Ajar Baridah? Padam? Wa ka'anna litashbih. Tashbih kita dah beritahu semalam apa? Musyarakatu amrin li amrin. Betul tak? Kena tak Lepas tu? Musyarakatu amrin li amrin fi makna. Betul tak? Maka ini. Macam mana? Cuba baca. Musyarakatu amrin. Musyarakatun amrin di amrin fi maknan bainahuma. Fi maknan bainahuma. Tu. Ataupun kita kata, ada setengah kitab dia kata gini. Huwa dilalatu ala musyarakatin. Boleh juga. Ada setengah kitab, dia kata dilalah, tambah sikit je. Itu pun boleh guna juga, tak ada masalah. Ada setengah kitab dia kata gini. Wa dilalatu. Huwa dilalatu ala musyarakatin. Ala musyarakati amrin. Ala musyarakati amrin. Ada setengah kitab ini. Tapi sama je. Ditambah dilalah depan tu je. Nak tulis pun tak boleh. Nak tulis pun tak tulis pun tak apa. Kalau saya tulis lah. Sebab dia takrif banyak kan ulama buat. Ala musyarakati amrin li amrin. Amrin li amrin. Ala musyarakati amrin li amrin. Fi makna lah. Ada setengah kitab fi maknan. Tapi yang saya bagi tu fi maknan bainahuma kan. Boleh juga. Tambahlah bainahuma lah tu. Malah jarona tak atas ni boleh tulis lah ni.
Wad-dilalatu ala musyarakati amrin li amrin fi ma'nan bainahuma. Tashbih tu dengan makna menunjuk di atas berkongsinya satu perkara bagi satu perkara pada makna di antara keduanya, di antara amraini, di antara dua pekerjaan. Bainahuma tu rujuk sini, ajak akad ini. Fi amraini. Baina amraini. Rujuk domain sini. Ha, Nak rujuk domain pun payah juga kalau bahasa Arab. Kalau kita rujuk domain cakap bahasa Melayu tak apa, kalau bahasa Arab tu. Nak bagi tahu kat Arab, fi ma'nan bainahuma baina amraini. Menunjuk di atas berkongsi, bersekutu satu perkara bagi satu perkara yang lain pada makna di antara keduanya. Di antara dua perkara. Baik, contoh macam mana kita bagi tahu? Kak Ana bahasa bulan ni. Apa tu contoh Kak Ana? Yang semalamnya Kak Ustaz. Kak Ana. Contoh Kak Ana. Ka'anna Muhammadan asadun fi suja'i. Yang semalamnya. Kak Ana Muhammadan asadun fi suja'i. Sadun fi syuja'i. Ka'anna Muhammadan, seolah-olah Muhammad itu adalah singa. Adakah Muhammad tu jadi singa? Tidak. Singa tu lain, Muhammad tu lain. Muhammad tu kena pada azatun musyakhasah, kena pada diri seseorang. Kalau singa tu dipanggil al-hayawanul muftaris. Binatang yang buas. Seolah-olah Muhammad itu dikatakan singa pada pihak berani. Syuja'. Jadi berkongsinya Muhammad dengan singa tadi tu berkongsi pada apa? Pada pihak apa? Pada pihak keberanian. Pada pihak keberanian. Tu. Pada pihak beranilah. Singa pun berani, Muhammad pun berani. Atau kata pada makna. Makna tu syuja' tu lah. Makna ni syuja' lah. Bainahuma di antara keduanya, di antara dua perkara apa? Muhammad dengan singa. Tu tasbih tu. Menyerupai. Bahasa Melayu kita lah sekarang menyerupai. Habis itu. Lagi pula. Ni dah ulang dah semalam. Tapi kita semalam kan sampai tahu. Kita nak hanya ulang balik kan lepas ni. Kemudian dia kata lagi. Walakinna lil istidrak. Ni ulang balik ni. Sebab kita dah bagi apa dia punya apa takrif kan. Saya padam Dah habis dah saya padam. Habis dah Ustaz. Okey. Walakinna. Ni pun dah ulang dah. Tak apalah saya tulis saya boleh ingat lagi. Lakinna lil istidrak. Sini aja istidrak. Supaya tak ada semalam. Nanti tak istirahat ni saya mudah ingat. Ta'qibul kalam. Nanti ya. Memperinggikan kalam. Biraf imah. Betul? Dengan mengangkatkan biraf imah. Subutu atau nafiuh. Betul tak? Tak ini. Ta'qibul kalam. Ta'qibul kalam. Biraf'i ma yatu. Ma yutawahamu. Sorry. Subutuhu au. Ma yutawahamu.
Ma yutawahamu subutu au nafyuhu. Okey, mari ingat. Tak apa, saya tulis lah. Yutawahamu subutuhu au nafyuhu. Ada aw kan, bukan waw kan? Agak efek. Au. Oh, aw betul lah. Au nafyuhu. Au nafyuhu. Ni kalau ingat kaedah sudah ah, ingat apa? Ingat takrif. Tu bagi istidrak, lakinan bagi istidrak. Lakinan itu Ulang bagi Ustaz bacaannya Ustaz. Ta'kibu al-kalami. ta'kibul kalam Okey. bi raf'i ma yutawahamu. Bi raf'i ma yutawahamu. Subutuhu au nafyuhu. Subutuhu au nafyuhu. Ada satu tau. Apa tu? Contohlah. Semalam ada satu jumpa contoh ayat sedar. Zaidun syuja'un. Ini contoh lah Lakinnahu bakhilun. Dekut. Zaidun itu seorang yang berani. Tetapi nya Zaid itu seorang yang bakhil. Sungguh, kalau cara pondok macam ni terjemah. Jangan Rana. Bermula Zaid itu seorang yang berani. Lepas tu cara pondok terjemah mana? Sungguh pun kata Zaid itu seorang berani. Sebab tu cakap sungguh tu siapa? Siapa orang pondok terjemah sungguh? Sebab dia lakinna. Sungguh pun dia seorang yang berani. Tetapi nya Zaid itu seorang yang bakhil. Seorang yang kedekut. Lepas tu kata ta'kibul kalam. Memperiringkan akan kalam dengan menghilangkan perkara yang menjadi kesamaran adanya ataupun tiadanya. Di sini Zaid tu berani. Ada apa? Ada bakhil bagi dia. Jadi subut lah tu. Tu panggil subutuhu lah. Ajar badidah. Yutawahamu. Memberi kesamaran adanya ataupun tiadanya. Waham lah. Habis. Walaita litamani wala'ala litaraji wa tawaqqa'. Ada lagi. Nampak ke ajaran mana? Ya Ustaz. Ustaz yang yutawafamu tadi apa? Kesamaran.
Kesamaran. Yang memberi kesamaran adanya. Subut tu adanya, au nafi tiadanya. Maksudnya kesamaran tadi, mula kita kata Zaid tu berani. Lah, tiba-tiba datang lakinah, kesamaran kata Zaid ni berani kod dia ni kedekut ke, dermawan ke. Tiba-tiba kata lakinnahu bakhilun. Jadi ada bagi dia bakhil, tu sebut. Nampak lagi? Nampak je Zairah? Ya, ya. Terima kasih. Lain tahun lah dah apa? Lain tahun dah Ini senangnya. Ma'la tam'a fihi aw ma fihi usrun. Boleh balik ni sebenarnya. Aw ma fihi usrun. Tak apalah ulang kan. Nanti ingat lagi. Ma la tam'a fihi aw ma fihi usrun. Contoh tadilah. Laita amrun syakhisun. Tadi kan? Contoh tadi. Nampak lagi je kan Zaman? Ya Zaman ada tak ni? Tak ada. Nampak Ustaz, nampak? Okey. Okay. Tengah menulis. Dia Arab ni kena rajin nulis je. Kalau tulis cepat tu, kalau tulis selalu tulis insya-Allah ingatlah. Kalau ilmu tauhid, ilmu fiqh tak nulis mana? Kalau makulat kena melukis. Dia tak hajat dia tulis. Makulat melukis banyak. Aduh. Tiap ilmu ni lain-lain Falak melukis. Perkara yang tidak ada harapan padanya pada perkara. Ma itulah. Hi itu rujuk pada ma. Au ma fihi. Ataupun perkara yang sabit padanya pada perkara itu kesusahan. Maksudnya ada kesusahan lah. Nak buat benda tu ada susah. Contoh. Laita amrun syakhisun. Harap-haraplah Omar itu datang. Maksud harap-harap sini ni tidak ada kepayahan ke ataupun tak mustahil Omar tu boleh datang. Macam itulah. Mustahil pada adat bukan pada akal. Mustahil pada akal tak ada nisbah manusia. Mustahil pada akal ni hanya pada Tuhannya. Uji tauhid. Habis. Lagi pula. La'alla litaraji. Apa tak ada bagi tak la'alla? Siapa tu? Hajar Faridah. Bagi tahu. Semalam bagi tahu dah. La'alla apa? Toh? Tak ada suaranya. Hajar Zahira. Hajar Faridah keluar lah. Ya, aku tak buka lah. Okey. La'alla li tarji. Dengan harapan. Okey. Saya tanya tadi Maknanya tak jawab. Aku lupa nak buka Talabul mic. amri al-mahbubi. Ta'rif dia. Hajar Zahira. Sekejap. Taroji tu makna dia apa? Talabul amri. Sekejap. Sekejap. Duk cari jauh sangat. Baru semalam ngaji. Ni Talabul amri al-mahbub.
Sekejap. Dia kena takrif, kena pegang sungguh. Saya dulu ada buat satu buku, semua takrif semua. Takrif macam-macam takrif. Nahu ke, tauhid ke apa. Takrif amrul itibari ke apa, semua saya tulis dalam bahasa Arab. Buat satu buku. Tapi jangan ikut saya lah. Saya dulu, kalau tu saya study sungguh, kalau kat pondok tu memang saya buat itu. Kalau kaedah je. Tapi anak murid saya kalau dekat sana tu, adalah saya beritahu tu. Apa? 2-3 orang nak pegang tu, maksudnya kalau kitab tu, takrif. Kalau kaedah. Kalau Arab. Tapi buku lah, buat buku kosong. Ajar saya ramnya dah hilang mana dah. Allahu Akbar. Cukup. Pemahaman saya salih. Dia tak boleh, dia kena tak dalam buku, dia tak boleh tak dalam tu. Saya tolong. Ni huwa taraji tu. Huwa la talabu amri al Itu taman ni. Macam mana ni? Tersilap ke? Allahu Akbar. Ni talabul amri al-mahbub. Menuntut akan sesuatu perkara yang dikasihi. Mahbub. Yang tu lah. Ini taraji tu Yang tu lah tamani saya- lain. Aduh. Tak, saya cakap ni taraji kan. Wala yang ustaz tanya ni taraji kan? Kan? Yang Ya, ustaz taraji. tanya ni. Taraji. Tamani kan dah tulis atas tu. Yelah, taraji kan maksud dia wali talabul amril al-mahbub. Tu. Pendek dia punya takrif. Misalnya tak panjang pun. la'alal habibah qadim. Tu je saya salah. Okey, terima kasih banyak. Habibah qadimun. Saya rasa kalau saya pada start pada awal Jumiah tu, saya rasa takrif banyak dah saya bagi dah. Rasa takrif banyak. Harap-haraplah kekasih itu datanglah ia. Qadimun. Sebab Habib tu dia benda yang dikasih kan. Tu taraji, harap sungguhlah. Habis. Satu lagi last. Satu lagi tawakkuk. Apa tawakkuk? Nama apa? Allah selamat. Tidak lama tak sebut nama orang ni. Haji Zulkifli Akil. Apa dia tawakkuk? Tawakkuk. Tak tahu tak? Apa takrif bagi tawakkuk? Tak tahu tak? Tak tahu. Allah Akbar, saya dah bagi dah. Takwa. Masa tu saya tak salin kot. Saya tak Takwa. salin rasanya. Tak salah. Okey. Apa dia? Ni Puan Nuraini Takwa. Takwa. Takwa kat mana ni? Ini bukan belajar bab tasawuf ni. Saya cuba. Tawakkuk apa dia? Shiqaqu wal khawfu min Apa? Huwa al-ishfaqu. wal khawfu minal makruhi. Minal makruhi. Kan rejah tu. Bari tu kena tulis tu. Mesti Bari tak tulis ni. Tak, makruhi. Tulis Bari je siap. Tulis tapi saya yang salah baca. Okey. Terima kasih. Wa al-ishfaqu wal khawfu minal makruhi. Apa dia punya terjemahan? Ajar Farida, tolong terjemah untuk saya. Wal ishfaqu wal khawfu minal makruhi. Apa dia? Terjemahan tak got pula. Tak ada terjemahan. Mana? Ada. Ya.
Ada. Tak ada Patut lah saya kata. saya. Ni apa dia? Takkan saya bagi saja. Saya tak menyusahkan Ya orang. Allah. Saya tak ada, Tak minta apa maaf. ni. Okey. Makhluk. Nama tu nanti saya nak suruh tak. Tapi tak apa saya nak bagi orang lain terjemah. Haji Zulkifli Yahya tolong terjemah untuk saya. Al-Ishfaq wal khafu minal makruhi. Haji Zulkifli Yahya. Nama tak tanya. Saya pun tak tulis. Ah, Ustaz. Saya pun tak tulis terjemahan. Ni ngaji nahu sungguh ni Pak ni. Kena ngaji Arab sungguh ni atas ni. Saya tulis yang Arab saya tulis, yang terjemahan tak tulis. Hebat geng-geng kita ni semua Arab saja ni. Siapa tak tamat terjemah lah. Haji Yaakob. Haji Yaakob ada tak? Haji Yaakob suka terjemah. Haji Yaakob tak ada. Apa left je. Baru left. Apa tu Kak ini tolong terjemah. Semalam mana Ustaz terjemah? Ustaz cepat-cepat je tulis tahu lah kamu. Saya terjemah lah. Al-Ishfaq bimbang dan ketakutan. Ada satu takut. Satu perkara yang tidak disukai berlaku. Daripada perkara yang dibenci. Kak ini ada tak? Cakap tak ada pula dah. Tak sebab tu dia Ustaz cakap cepat semua. Ada Ustaz bagi semalam. Ada nampak? Okey Saya Ustaz, dah ada. Terjemah mula Ustaz. Saya Untuk tak boleh. kebaikan. Ajar orang tak apa dia tak atas malam. Tu saya tak tanya. Ada hal, sorry. Huwal ishfaqu. Ishfaq ni bimbang. Wal khawfu. Ketakutan. Minal makruhi. Daripada perkara yang benci. Daripada suruhan yang dibenci. Tulis itu. Daripada suruhan yang dibenci. Ataupun daripada perkara yang dibenci lah. Contoh macam mana semalam. La'alla Zaidan halikun. Sebenarnya saya ulang balik hari ni. La'alla Zaidan halikun. Sebab tu dia takut dan bimbang dan takut je semalam. Lain tak sempat. Sampai takut nak tulis semalam. Tengok. Wah, ajar Rana syok ah. Baguslah Ustaz ulang, aku semalam tak datang. Wah, ini ulang lah. Tulis. Nanti minggu depan saya tanya ulang La'alla Zaidan halikun. Mudah-mudahan Zaid itu bukan dia mengharap. Ustaz, so tadi yang tawakkuk tu maknanya adalah ia timbangan dan ketakutan daripada perkara yang dibenci ya, Ustaz? Bimbang, bukan timbang. Bimbang. Timbang, okey. Ustaz, apa makna ni Ustaz? Ayat ni. Ustaz dah keluar kan? Tak tahu, diam aja tiba-tiba. Tak ada keluar dah. Ni, ini. Bimbang dan ketakutan daripada perkara yang dibenci. Kan? Macam tu. Itu saya dapat ini. La'al Zaidan. Hello, dengar suara saya? Malikun. Dengar Ustaz, dengar. Okey, Dengar Ustaz. Nah, bukan. Saya punya headset dia punya ni panas. Dia dah macam cool down pun tak tahulah. Jadi, pasal pakai tab lah. Ishfaq ni
khaufu minal makruh. Ini bimbang-bimbang Zaid itu jadi binasa. Ataupun takut-takut Zaid itu jadi binasa. Macam itulah. Sebab dia perkara yang dibenci kan. Kalau boleh Zaid itu jangan binasa lah. Macam itulah maksud dia. Bimbang-bimbang lah Zaid itu jadi binasa pula. Takutlah Zaid itu jadi binasa. Salah satulah. Isfaq tu bimbang. Khaufu tu takut. Nampak lagi ajar mana? Ya Ustaz, nampak. Okey, habis. Habis dah situ, nanti tersambung lagi. Minggu depan. Wa amma zanantu wa akhwatuha. Ni kita ulang 2 kali ni, tapi tak apalah. Bagus juga ulang. Saya pun boleh ingat, Alhamdulillah. Ya, lepas tu jemaah pun boleh lagi memahami lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.